Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya akan ajar berulang kajilah daripada macam mana mula-mula nak berniaga sampailah rekrut. Okey. Jadi jap saya padam whiteboard ni Okey, first all kalau harap boleh nampak Boleh nampak First all kita kena set kita punya account sosmed, media sosial lah. Sosmed niaga. Untuk buat bisnes ni kita kena ada sosmed niaga. Okey, boleh nampak Boleh. Okey, apa sosmed niaga yang nak kita pakai? Okey, biasa yang kita pakai sekarang ni Facebook, WeChat. Okey, lepas tu kita pakai apa lagi? Telegram, Instagram, Meway, 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita pakai juga, kadang-kadang ada yang pakai WeChat. Lepas tu kita akan pakai, orang juga akan pakai Google Business. Lepas tu orang pakai siapa tu? Alia. Okey, Assalamualaikum Alia. Okey, boleh nampak Lepas tu kita ada orang pakai blog. Okey. Dalam banyak-banyak ni saya nak sentuh ni dua. Ini yang paling common sekali orang pakai, Facebook dengan WeChat. Sebab ini orang kata apa paling rasanya tak nampak tu. Mana? Rasanya tak nampak tu sama tak. So tak padam semua balik pakai ini. Ini tu ni. Ni ke? Ni nampak. Boleh nampak tak? Tak nampak saya padam balik Tak nampak. Tak nampak Alia tak nampak Nampak lah. Tak nampak. Tak nampak. Jap. Pakai ini yang cerah. Tak nampak. Kejap. Okey, kejap. Sabar. Okey. Try. So nampak? Facebook. Boleh nampak? Nampak. Okey, bagus. Okey. So Facebook, macam mana kita nak niaga dalam Facebook? First kita kena buat akaun baru. Akaun baru FB. Satu-satu Okey, kalau boleh rekod apa yang saya bagi tahu ni, apa yang saya jadi tolong rekod, nanti share dengan tim Jadi okey, yang tu terang. Okey. So kena buka akaun baru FB. Bila buka akaun baru, setting dia nama kalau boleh pakai nama yang cun-cun lah. Contoh pakai nama Ramona Gersang, contoh. Okey. Baik lagi, baik perempuan Ramona Gersang, ataupun kita letaklah nama macam ni, nama Alia kan. Contoh Alia, jangan marah Kita letaklah apa? Okey. Alia Comel. Contoh. Tujuan dia kita kena bagi apa orang suka tengok, apa orang suka like, dan automatik dia nak add kita jadi friend. Bila dia add kita jadi friend, apa saja yang kita iklan dia akan nampak. Ini dari segi nama. Gambar mainkan peranan juga. Gambar tu kalau boleh letak gambar yang TikTok, yang gambar seksi-seksi. Mana nak dapat gambar ni, kita boleh ambil daripada
grup-grup janda lah dan sebagainya. Ambil je gambar tu. Kadang-kadang ada orang tanya, warna gambar ni dia tak marah ke kalau kita pakai gambar dia? Okey. Secara minda bawah sedar, bila dia dah letak gambar dia dekat media sosial, dia akan tahu gambar dia ni diguna pakai oleh orang lain untuk tujuan tertentu. Kalau tujuan tu sekadar promote barang, saya rasa boleh kata 95% tak marah. Especially Insta famous yang kita dah pernah guna. Okey, macam apa, Wana Nasir pernah promote untuk Serairo, guna gambar dia untuk profile, dia tak kisah pun, dia tak pernah marah, tak pernah cakap apa. Okey, pasal dia orang suka glamour, kita bagi gambar dia orang, tak apa. Okey, bila dah setting siap dengan FB tu, kita mula posting. Tapi macam mana nak posting Okay, posting ada dua cara. Sekejap Posting guna Facebook. Ada dua cara. Pertama, terus posting masuk dalam grup, bukan dekat wall. Okey? Direct ke grup FB, bukan di wall FB. Kenapa direct ke grup? Kalau direct ke grup, sebenarnya FB tak berapa kisah. Pasal grup ada grup jual beli, ada grup promote barang dan sebagainya. Ada grup yang memang di pedagang menjual. Tapi bila kita di wall FB akan pantau, pasal dia tahu ini wall orang, persendirian. Bila kita buat post, kita tu public. Dan bila public pula, gambar tu kadang-kadang memang bagi kita okey, tapi bagi FB sebenarnya tak boleh. Pasal FB memang dah letak protokol, tak boleh berniaga di wall. Okey. Jadi bila buat posting ke FB, direct ke grup FB. Jangan buat kat wall. Jangan kita buat daripada wall share ke grup, tak payah. Terus ke wall. Pergi mana-mana grup, terus daripada grup tu kita share. Daripada grup tu kita share. Grup saya ke grup big boss kita ke grup siapa-siapa lah. Grup janda, daripada grup tu kita dah buat posting. Laju sangat. Macam mana? Slow sikit, laju sangat bercakap, tak dengar. Okey. Bila buat posting dekat FB, kalau boleh jangan posting dekat wall. Pasal FB memang tak bagi meniaga direct daripada wall. Sebab tu ramai kita punya geng, anak tim kita mengadu FB dia kena block, FB dia kena restrict, FB tak boleh share. Betul tak? Ada kes kan? Okey. Jadi posting ada dua cara. Pertama, posting direct ke grup. Mana pergi masuk mana-mana grup, create post dalam grup tu, daripada grup tu kita share ke grup lain. Tak apa. Nombor dua, ini lagi berkesan FB page. Last lah. Besar. Dah pun lah. Apa dia? Aku cekik kau jadi. Okey. Ada murid komplain. Dengar sangat. Apa dia? Tak dengar. Apa dia? Ramai yang cakap tak dengar. Lama cakap tak dengar. Aku dah pekik ni. Tak dengar ke dah pekik? Tak dengar. Dia kena apa? Dia kena fokus. Baru boleh dengar apa dia cakap. Ambil earphone dengar. Ambil earphone dengar. Tak boleh lagi tak dengar. Okey, cara kedua, FB page. Okey kenapa FB page? FB punya protokol memang cakap nak niaga buat page. Nak niaga ke, nak cerita pasal produk ke, nak cerita benda-benda sensitif ke, buat page. Daripada page ni baru kita share. Sorry, salah je. Baru kita share ke grup
Okey. Share ke group. Daripada FB page share ke group. Berapa group boleh share satu iklan Maksimum 70 group. 70 group maksimum. Okey, yang kedua, buat terus iklan dekat marketplace. Okey, share berapa boleh kali share, berapa group boleh share, maksimum 20. So kat sini dah ada 90 sharing untuk iklan yang sama. Tapi dekat marketplace tak boleh gambar sebarangan lah. Ayat pun kena jaga. Baca ayat sensitif pun tak boleh. Okey, saya dah 2 kali FB kena ban. Ada anak tim dah 3 kali kena ban. Pasal kita orang buat research dengan Facebook ni. Okey, kenapa ramai anak tim guna Facebook untuk iklan? Pasal FB paling cepat pergi ke customer. Paling cepat, paling kata apa, paling mudah dapat customer. Sebab cara dia, bila kita dah share banyak-banyak ni, kita tunggu orang PM. Betul tak? Okey, jadi bila orang PM, baru kita layan. Okey, ni cara FB. Okey, ada soalan tak nak tanya pasal Facebook? Kalau andai kata kita dah ter-share lebih daripada 20 kali sehari itu boleh tak? Tapi dia buka iklan lain lah, lain-lain. Tak boleh. FB dia akan restrict kita punya sharing punya function. Dia akan restrict. Jadi limit. Ada limit. Kayaknya sehari kalau kita buat 5 Pun tapi tak sampai 20 tak apalah. tak, dia dalam 24 jam daripada akaun kita boleh share marketplace 20. Tak kira lah 2-3 iklan pun tak kisah. Jadi 20 kali, 20 group daripada marketplace. Kejap. Sehari lah. Tak, marketplace 20 share satu iklan. Silap. Silap. Maknanya kalau kita buat 2 iklan, mana satu share, satu iklan pergi 20 group, lagi satu iklan pergi lagi 20 group. Marketplace tak apa. Tapi gambar dengan ayat dia tu kena jaga sikit. Sebab marketplace kalau dia detect kita pakai gambar setiap terus ban, dia tak ada restrict marketplace dia terus ban. Dia tak ada bagi warning. Dia mungkin ada warning sekali 2 je, lepas tu terus ban. Tapi daripada banding dengan grup pula, grup ni tak kira lah kita ada 5 iklan ke, kita ada 10 iklan ke, boleh share maksimum 70 grup saja. Maknanya kalau kita ada 7 iklan, satu iklan share 7 grup je lah, satu iklan share 10 grup, 7 iklan 70 grup lah. Itu saja. Ni Facebook ni function. Lepas tu beza pula share group dengan share ke marketplace. Marketplace ni tak silap saya tak boleh letak video. Yang share group ni boleh letak video. Contoh kita ada video TikTok jolos dan sebagainya kan. Okey. Yang video TikTok jolos tu boleh letak dekat group. Tapi tak boleh letak kat marketplace. Sebab marketplace tak silap saya dia tak berapa allow video yang ada orang. Dia nak video produk saja. Contoh video produk, gunalah aplikasi macam Viva Video nama app ni Viva Video. Okey, download ni kalau boleh, download Viva Video. Lepas tu kita ambil lah gambar jolos tu 10 ke 15 keping, 20 keping, jadikan satu video. Lepas tu kita letaklah lagu. Yang ni boleh. Lepas tu kita post ke marketplace. Biar dia video tapi gambar produk dia bergerak. Yang tu boleh. Tapi gambar ada manusia, biasa video marketplace tak bagi. Ni Facebook punya cara. Ada soalan tak nak tanya? Sekejap. Kiranya marketplace tu, Ya. kita boleh share, tapi kita kena tengok ayat kita tu. Betul. Tapi kalau macam ayat, kalau macam mana kita nak tahu, macam kita dah share dah pun ayat iklan tu, tapi kita tak tahu pun kita punya tu, Okey. dia ban ke Sebagai contoh, dekat grup IPM Women Breast Capsule ada satu iklan tulis air pepek tak sedap.
bunyi di iPad. Okey, bunyi dia memang benda sensitif. Tu jangan post. Memang kena ban kat marketplace. Bukan gambar tau, ayat dia. Gelak pula. Aku cakap. okey, okey. Aku cakap gelak. Apa yang gelak? Tak tahu. Gelak kan? Tak tahu. So, yang tu tak boleh share. Yang tu tak boleh share. Benda lain tak apa. So daripada ayat tu kita dah nampak dah. Macam perkataan batang ke, tetek ke, benda-benda yang memang bahagian tubuh badan ni tak boleh share dekat marketplace. Dekat group boleh lagi. Kecuali kena report. Ada orang report ambil habis lah. Okey? Oh, Jadi okey. okey, lagi satu punya function Okey, jangan saya padam minyak Dekat FB page tu, kita memang kena bagi ramai orang add kita punya FB page tu ke Okey. like kita punya tu. FB page. A message has been received. Sekejap, siapa pula WhatsApp aku ni? Customer minta minyak gajah. Sekejap Ada anak tim tanyalah. Sekejap. Kan? Akak ya, sampai sekarang tak ada FB page. Sekejap lah, sabar. Sekejap. Customer minyak gajah 130. Boleh aja. Okey, tu 130. Boleh, janji ada untung. A message has been received. Apa hijau ni? Minyak gajah 130. Boleh, janji ada untung. Jap. Sekejap, ada lagi seorang. Sekejap. Kesiannya. Kita tunggu cikgu. Struggle habis. Okey, tak apa. Ni bos. Okey, tak apa. Kejap. Siapa nak join tadi ni? Pak Cu. Masuk. Cucu saya. Masuk ke Pak Cu? Okey. Yang okey. Okey. Pasal FB page Okey Pak Cu. Pasal FB page. A message has been received. Apa aku tulis? Hai. Jap. Siapa WhatsApp aku ni? Jap. Jap, sabar. Okey. Settle. Jap. Banyak budak pakai logo. Okey. FB page. Apa kelebihan FB page El, mana kau pergi? Tak nampak pun. Okey. Apa gunanya FB page? Suara beliau. Tak ada. Kalau boleh pakai earphone lah. Speaker tepi kan. Speaker tepi kan. Bergema. Ni Syah. Awak tutup mic awak. Tutup mic. Tutup mic. Mic tutup. Tutup mic. Tu ada gambar mikrofon tu. Ada gambar, tekan gambar mikrofon tu. A message has been received. Ha. Alamak. Tahu tak tu? Share screen. Ya, share screen je. Saya share screen. Aku kalau share screen tu, tak nampak mic. Okey, ni ada mic ni. Tutup mic ni. Ni mic ni tutup. Tutup mic ni. Nampak tak? Tutup. Kalau nak tanya baru buka. Kalau nak tanya baru buka ni bawah ni. Nampak tak? Ni. Mic okey. Bagus. Stop Siri. Okey. Okey. FB page. Apa kelebihan FB page? Okey. Bila ada FB page, awak pun buat satu grup awak sendiri, grup FB. Okey, FB page. Yang mana FB page ni boleh link ke FB group. Lepas tu awak boleh auto invite. Ini kalau tak boleh kalau lagi. Tahu dah function ni. Apa dia? Auto?
Kau buat FB page, Ha? kau link FB group ni ke FB page. Siapa yang masuk page ni auto invite dia tu masuk group. Wah. Nanti aja saya. Boleh faham kan? Okey, ini cara buat kolam ikan, kolam customer. Korang buat satu group. Okey, sambil-sambil share link group ni, sambil-sambil tu juga kau set FB page ni auto invite. So siapa yang join FB page dia akan auto invite masuk FB group. Ini kelebihan FB page. Macam tadi El kata tak pernah ada FB page. Okey, tak pernah ada FB page. Kalau tak nak ada FB page, boleh. Tapi iklan tu jangan sensitif sampai FB ban. Kalau pakai FB ban, buat page. Pasal page ada dua. Kita boleh buat public, boleh buat private. Boleh buat public. Public lah. Okey. Satu lagi private. Bila private, kita boleh letak gambar-gambar sensitif. Tapi hanya orang dalam grup je nampak. Siapa masuk grup je nampak. Dia tak boleh share public. Kalau kita share public, kita punya page boleh kena ban. Bukan FB account bukan FB account. Page sahaja kena ban. Boleh faham Ada soalan tak nak tanya? Macam mana nak buat FB page public? Okey, semudah je. Macam mana nak buat FB page public? Okey, saya buat daripada mula lah. Okey, ini awak punya Facebook. Contohlah ini awak punya Facebook. Okey. Ini kat atas ni untuk create post. Kat bawah ni posting lah. Posting orang apa semua boleh nampak lah Awak nampak tak kat atas sebelah kanan ni ada 3 garisan? Nampak tak? Kat dalam Facebook. Okey. Klik ni. Klik ni. Bila dah klik ni, Tengah tunggu customer nak ambil benda ni. okey. Bila dah klik ni, dia akan keluar macam-macam option. Ini COVID-19 lah, ini apa benda. Okey. Biasa kat sini dia akan tulis page ataupun bahasa Melayu halaman. Klik ni. Klik page atau halaman ni. Lepas tu bila dah klik ni, dah akan keluar satu interface baru. Dekat atas ni dah ada macam bulat macam ni. Kat sini ujung dia tulis create atau bahasa Melayu cipta. Tekan ni untuk buat page baru. Bila dah buat page tu, okey, dia akan suruh kita masukkan Assalamualaikum Azli. Okey. Jadi bila dah create page tu, dia akan suruh kita masukkan masukkan gambar profile. Itu gambar cover. Sama macam kita buka akaun FB lah, tapi ni FB page akaun profile dan gambar profile dengan gambar cover. Lepas tu dia suruh kita masukkan maklumat page. Maklumat page ni kita type lah apa-apa. Page ni untuk menjual barang ke ataupun untuk berkongsi maklumat ke dan sebagainya. Lepas tu dia akan suruh kita masukkan data page macam nama page, nombor telefon, nombor WhatsApp dan sebagainya. Okey. Bila dah siap tu, dia suruh buat satu posting. Dia akan suruh buat satu posting, kira posting selamat datang pada orang. Okey. Jadi bila dah sebagai contoh bila dah siap tu nanti boleh pergi sekali lagi dekat atas page tu. Atas page kita pergi paling hujung. Paling hujung ada gambar macam gear. Tekan ni. Lepas tu kita pergi ke page setting. Page setting. Excuse me, boss. You have a text message. Dekat sini lah kita set sama ada kita nak public atau private. Tapi kena ingat satu benda Bila dah set private, tak boleh pergi public lagi.
Boleh faham Sekarang ni public tau. Page sekarang semua public. Tapi bila kita dah set ke private, tak boleh pergi public dah. Maknanya kita kena terus share link dengan orang untuk orang masuk kita punya page. Boleh faham Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya tak? Apa dia Azri? Tanya. Untuk apa? Okey. Sebab masuk lambat Tadi saya dah terangkan cara berniaga kedai online mana, macam mana ni? Tak, kita sekarang ni tengah mengajar cara berniaga. Dia anak buah saya baru join. Okey, nanti Alia explain kat dia Nanti Alia explain kat dia. Okey. Jadi ini setting dekat, ini cara berniaga dekat Facebook. Kena ingat Facebook dah keluarkan protokol term and condition mengatakan penjualan hanya penjualan blog, apa lagi? Penjualan lah, blog lah, perkongsian maklumat lah dan sebagainya hanya di page. Especially bila kita nak letak link WhatsApp, link Google website, link apa saja link, buat di page. Di page sahaja yang boleh. Sementara dekat FB wall, dekat Facebook wall okey, dekat Facebook wall tu kita letaklah gambar kita COD barang, gambar kita packing post, gambar kita bergambar dengan produk, tapi jangan letak apa-apa link. Contohlah. Tak ada layan Contoh, saya pegang produk ni. Saya pegang produk ni, saya cakap Alora boleh putihkan kulit apa semua sebagainya, barang bagus. Baru masuk pasaran. Nak tahu, tinggalkan nombor telefon di ruangan komen. Macam tu tak apa. Tapi kalau kita cakap Alora bagus sebagainya, ada link WhatsApp, AB monitor kita punya account. Sebab dalam wall AB tak bagi kita suruh orang PM. Tapi daripada page kita share ke wall, tak ada masalah. Saya dah buat banyak kali, tak ada masalah. Ada apa-apa soalan tak nak tanya pasal Facebook? Tak jumpa lah yang pasal setting public dengan tu. Okey, jap saya share screen Okey. Saya share screen. Okey, sekarang pergi dekat saya punya Facebook. Okey. Saya sekarang ada 55 page. Okey, contohlah Ni saya punya page. Okey. Pergi kat gear atas. Nampak tak gear belah kanan tepi kat sini? Okey. Lepas tu pergi dekat general. General info. General atas sekali general. Kejap Sekejap. Merge page visibility. Kejap. Macam mana nak buat private? Aku pun sebenarnya terus terang cakap, saya tak nak buat page private. 100% buat public. Sekarang ni saya tak tahu saya punya page ni private ke public. Public. Biasanya public. Semua public. Ada cara nak buat. Biasanya public lah. Biasanya public. Sekejap more edit page setting. Bukan. Edit page setting. Gini balik. Sebab itu dah pernah nampak dah nak jadikan dia private, tapi fikir bila dah jadi private tak boleh jadi public. Jadi saya tak buat dia private. Sebab kalau kita buat private sebenarnya rugi. Tapi biasanya orang buat private ni dia nak share gambar-gambar sensitif. Contohlah okey, kita tengok Facebook siapa ni? Rastalia. Ini anak tim saya. Dia ada letak nombor WhatsApp. Okey, macam ni AB dah start monitor dah. Dah letak nombor WhatsApp, lepas tu letak gambar macam gini.
Okey. Macam ni ha. Siapa ni? Siti Wana. Okey, ini dia tak letak nombor WhatsApp. Orang akan PM dia sebab apa tahu? Sebab FB dah ada FB Messenger. Jadi kenapa orang nak kena WhatsApp? FB nak suruh kita pakai Messenger dia sebenarnya. Okey. So, jadi sebenarnya kalau kita nak menjual, kita kena guna Messenger, bukan WhatsApp sebenarnya lah. Okey, ada soalan lain ke? Saya punya ni hilang lah pula. Kalau tak ada saya Tengok. Kalau tak ada saya nak pindah ke micet ni. Ilmu micet pula. Kejap. Boleh juga. Okey, Pak Cu tanya, jual produk ni boleh ke post kat public? Boleh post kat public, tapi kita kena buat dalam page. Nak buat ke public boleh Pak Cu. Cumanya kalau kita direct posting dekat wall, FB akan monitor pasal FB punya TNC, Term and Condition dan Protocol, tak bagi kita jual direct dekat wall. Pasal wall ni umpama kita punya diary kehidupan. Dulu kita IG tak apa, Instagram tak apa Azli. Instagram tak ada masalah pasal Instagram punya protokol lain banding dengan FB. Okey? Okey. Ini saya cerita pasal FB ni. Instagram tak ada masalah. Instagram tak ada masalah. Jadi dalam Facebook ni kita wall fungsi dia macam diary. Diary ni kita pergi COD barang. Kita tunjuk gambar kita pergi COD. Kita tunjuk kita packing barang, post dan sebagainya. Sebab tu gambar real, gambar yang kita tangkap sendiri, gambar kita tangkap. Tapi macam gambar poster iklan ni, gambar yang dah diedit masuk dalam Facebook, letak nombor phone. Yang ini kena buat dekat page. Okey, saya tunjuk contoh lagi sekali Sekejap Tengok apa yang saya share dengan dekat daripada wall dengan apa yang saya share daripada page. Okey, ini saya. Sekejap, tunggu dia loading sekejap. Okey. Ini yang kita daripada wall. Yang ini daripada page. Nampak tak beza? Okey. Contoh lagi sekali lagi. Okey, ini semua daripada page. Minyak Raja Rimau apa semua. Pasal apa tahu? Contoh Macam mana lah nak balik ke screen balik? Okey, kat sini saya letak link WhatsApp ada, link ke page, link ke grup FB Janda, link grup Telegram, link ke blog. Semua link ni tak boleh letak dekat wall tau. Kalau kita nak suruh customer pergi dekat kita punya website dan sebagainya. Ini daripada page. Lagi satu, bila kita post daripada page, kita ada butang WhatsApp. Nampak tak butang WhatsApp ni? Butang WhatsApp kat bawah ni. Daripada wall tak ada butang WhatsApp tau. Jadi customer kena tekan link kita. Itu sebenarnya yang tak boleh. Tapi bila saya post direct daripada wall, saya post macam ni ha. Sekejap mana ni? Macam ini. Macam gini. Kenapa macam gini boleh? Sebab apa tahu? Ini bukan gambar edit. Ni gambar live. Macam ni tak apa. Lagi satu tapi gambar produk jangan dekat wall. Gambar produk ni direct dekat page. Video macam ni dekat page, semua ni dekat page. Macam ni. COD. COD barang macam ni. Ini dekat wall tak apa. Ini dekat wall. So ada certain posting kita letak dekat page, ada certain posting kita letak dekat wall. Kita kena bezakan yang mana posting, yang mana boleh, yang mana tak boleh. Jadi benda ni ambil masa. Okey, mungkin baru-baru ni tak berapa mahir, tapi lama-lama nanti pandai. Lama-lama nanti pandai. Ambil masa, benda ni ambil masa. AB dia tak terus ban. Jangan takut. Dia bagi masa untuk kita belajar benda ni. Tapi yang degil, alamak, ada orang call lah pula. Sekejap. Aduh. Assalamualaikum. Tengah Google Meet dengan orang ni.
Tengah Google Meet, Masuk Google Meet bang, masuk Google Meet. Kenapa? Tengah Google Meet. Hello. Dia tak dengar. Tengah Google Meet. Bagus tak. Aduh, letih aku. Okey. So dengan FB, jangan takut dia akan ban terus. Dia tak ban terus. Dia bagi kita masa untuk kita buat perubahan. Dia akan tengok kekerapan kita posting. Kalau kita banyak post daripada page, okey, dia biarkan. Dekat wall hanya bercerita tentang aktiviti harian kita lah. Kita buat posting ke, kita COD ke, kita tengah kira barang ke. Tu tak apa. Boleh faham Okey. Okey, Fahmi. Assalamualaikum. Tanya. Apa dia? Tanya. Kalau macam kita share iklan dekat grup kan, Ya. tak apa kan link WhatsApp tu? Tak ada. Grup okey. Daripada Okey kan? Kalau kita bukan, maksud saya kita klik dekat grup kan, L klik dekat grup, dekat dalam grup sendiri itu L buat iklan, bukan daripada wall FB. Katalah sekarang ni L L ada grup kan boleh create posting atas tu kan. Jadi L create posting dalam grup tu sendiri, bukan daripada wall L. Tu boleh. Lepas tu share lah ke 30 grup. Wall dia kenapa? Apa dia? Macam mana L? L, tanya balik. Hello. Kalau daripada wall, dia kenapa? Kalau letak link WhatsApp? Kalau daripada wall, kalau macam tadi saya tunjuk contoh saya COD barang ataupun gambar bukan edit, macam gambar muka saya pegang produk, okey lagi. Kalau daripada Okey lagi. wall, kita nak share dekat grup. Dengar. Daripada wall, kita nak share dekat grup. Kita letak link WhatsApp tu, salah kan? Boleh. Tapi jangan kerap. Jangan selalu sangat. Pasal Faham. okey, katalah dalam grup ada 5,000 orang. Salah cara kita. Bukan, katalah dalam grup tu ada 5,000 orang Seorang report, grup tu dah kena warning. Sekejap. Acap mana Acap? Gerak dah keluar. Tak ada belakang sebab ada lagi 2 others. Acap, barang kau baru jalan Aku dah ambil gambar. Okay. So itu apa dekat Facebook ni, dia punya sistem dia memang kadang-kadang orang tak berapa faham. Bila dah buat satu account terus iklan. Tak boleh. Dia kena buat page sebenarnya. Empat lagi mention. Dia terus iklan, tak boleh. Jadi kalau boleh buat satu FB niaga macam saya janji tadi, buat satu FB sosial, FB baru, letak nama awet dengan gambar awet ke apa sebagainya, ataupun gambar produk pun boleh. Okey? Letak gambar produk pun boleh. Lepas tu buat page. Sebab apa tahu? Okey, faham. Page untuk kita promote produk. Wall untuk kita promote testimoni produk. Kita COD produk tu, kita buat post produk tu, kita pergi buat delivery, tu tak apa. Tapi untuk promote produk dekat page, dekat wall testimoni. Contoh kita pergi kat grup iklan kan ada testimoni orang. Testimoni tu kita letak dekat wall, tu tak apa. Pasal dia bukan gambar produk, dia gambar WhatsApp, gambar texting. Tu tak apa. Boleh faham Okey? Ada soalan tak? Kalau tak ada saya nak pindah ke micet pula. Lain kali lah. Apa dia ni? Saya tengok dulu. Boleh. Tak jalan lagi. Tak apa, pelan-pelan. Oh ya. Tak apa. Saya mengajar ni saya ada buat recording. Nanti saya share dekat WhatsApp group. Saya ada buat recording. Saya tengok dulu tu. Elah apa semua kan. Ya. Sama ada saya. Apa dia Pak Cu? Masih tak jalan lagi. Apa dia Pak Cu? Pak Cu nak tanya apa? Saya masih tak jalan lagi. Semuanya ajak luka, ajak jumpa. Macam mana Pak Cu? Tak dengar. Cakap kuat sikit. Saya nak 3 hari lah. Saya cuba promote dekat WeChat. Katanya dia nak beli, nak jumpa kita.
Benda tu sebenarnya common. Paju tutup mic. Okey. Dia macam ni Abang Mi, kalau boleh tutup mic tutup. Siapa yang ada mic tolong tutup je. Apa dia? Mic tutup. Okey macam ni. Kalau biasanya customer yang ajak jumpa tu pasal dia nak kenal kita. Barang sebenarnya macam saya pernah bagi tahu, barang bangsa EPM ni orang dah kenal. Orang tak kenal seller siapa. Tak kenal siapa kita. Okey. Jadi bila saat kita guna gambar awet dengan nama baik, customer ingat yang menjual ni perempuan. Dan pertama dalam kepala otak dia fikir, dia nak main. Dia fikir yang jual ubat kuat ni semua boleh buat main. Jadi dekat situ kena main peranan yang tegas. Kita ni penjual, kita hanya jual semata-mata. Ada customer yang cakap, kalau awak jumpa saya beli. Saya boleh potong jari, dia takkan beli. Dia takkan beli. Dia cuma nak main-main. Customer yang betul-betul serius, dia takkan minta jumpa. Dia baca iklan kita, dia akan terus tanya harga barang ni macam mana dan sebagainya. Tapi bila dia dah start melalut, dia dah meripik-ripik lah. Dia takkan beli. Tanya Alia sendiri tahu Alia, betul tak? Dia takkan beli. Sebab semua ni macam ni kan? Tapi kalau people nearby 50% memang boleh closing kat situ. Betul. People nearby. Betul. Apa yang El cakap tu betul. Ini okey. Sekarang kita masuk bab micet Okey. Banyak orang tak tahu micet ni apa. Micet adalah satu app yang paling cepat dapat customer berbanding dengan Facebook. Saya tunjuk Semua dah ada micet semua dah ada Micet dah ada okey. Okey, micet. Okey. Pertama yang orang kena buat ni setting profile dia lah. Micet ni buka dia bukan micet. Ni micet. Ni micet. Okey. Dekat bawah ni ada saya bagi nombor ada icon 1, icon 2, icon 3, icon 4. Tekan nombor 4 ni. Tekan nombor 4 ni. Daripada dekat nombor 4 ni dia akan keluar sini ada gambar. Ada gambar. Lepas tu ini saya tak ingat apa. Sini ada button edit ataupun setting. Klik button ni. Klik button ni untuk tukar gambar ni. Tukar gambar ni ke gambar yang gambar awet lah macam biasalah. Macam yang Pak Cu punya masalah tu kan. Orang nak dating lah apa. Tukar gambar awet, gender buat female, gender buat perempuan. Untuk apa tahu? Untuk customer tertarik untuk chat dengan kita. Okay, ni langkah pertama. Bila dah siap ni, tekan back. Lepas tu pergi balik dekat icon nombor 2. Icon nombor 2 tu dia tulis friend ataupun kawan. Okey. Tekan balik ke icon nombor 2. Dia tekan icon nombor 2 ni, dia akan keluar macam ini. Dia akan keluar macam adalah benda dia tulis sini, apa semua. Dia kat satu tu dia tulis message. Kau tak luar kan nak main ke mana lagi? Yang biar untuk mami jap. Message 3. Message 3. Boleh nampak message 3 Ataupun bahasa Melayunya saya ingat tulis pokok message kot. Okey. Tekan message 3 ni. Abang Mi tengok tekan message 3 ni. Bila dah tekan message 3 ni, Kejap. Saya nak cakap ni. apa dia? Apa dia Pak Cu? Saya rasa tak dengar lah. Boleh tak buat kelas petang-petang sikit?
Tak apa, saya ada buat recording. Saya ada buat recording. Nanti recording ni saya bagi kat semua leader untuk leader sharekan. Okay? Nanti tengok WhatsApp group. Okay? Alright. Okay, Pak Chu. Okay, bye. Okay. Jadi, klik message screen ni. Bila klik message screen ni, dia akan keluar pokok. Okay. Dekat pokok ni, dia ada ke atas ni ada dua icon, satu dengan dua. Icon satu ni yang ada 3 garisan. Tekan ni untuk tukar gambar dalam message string. Message string ni boleh set gambar Tak dengar? Tak apa. Nanti tengok kat grup, saya akan hantar video. Saya hantar video nanti. Okey? Jadi tekan link ni, tekan gambar ni untuk tukar gambar. Dah tukar gambar, lepas tu pergi back. Lepas tu kat sini ada teks, kat sini ada voice, kat sini ada pick up. Mana kita ambil mesej orang. Klik teks. Okey, klik teks. Lepas klik teks ni, boleh type message. Contoh message macam saya ada cara besarkan zakat dalam 14 hari. Nak ke nak? Ni send. Bila dah send, tengok berapa banyak message baru masuk. Semua tu customer, semua add friend. Add friend terus. Add friend je. Tapi pastikan pasal dalam ni chat ni ada moment. Tahu fungsi moment Moment kena sentiasa update. Letak produk ke, testimoni ke, apa saja. Moment kena sentiasa update. Kau boleh setiap 1 jam 2 moment. Selalu. Oh, itu ke? Moment kena selalu update. Moment jangan kosong. Pasal bila orang masuk kita punya mi chat, dia nak tengok kita punya moment. Moment kena sentiasa update. Jangan kosong. Macam mana kita kerap update FB, macam tu juga kita kena gerak update moment. Moment tu lebih kurang macam status lah. Ada macam status kita. Situ dah iklan. Kat situ kita letak iklan kita. Accessory tu cari customer baru. Dekat micat tu. Boleh faham Jadi moment jangan kosong. Ini buat profil tu cantik. Moment kosong. Orang masih tengok apa benda ni. Tak boleh lah. Moment tu kena isi. Dah. Nak tengok cara saya. Okay, saya tunjuk Saya share screen. Sekejap. Tengok. Okey. Contoh apa saya buat, awak tengok Okey. Contohlah saya buat satu iklan. Saya buat iklan. Ni cara saya lah. Kalau nak ikut-ikut, tak nak ikut terpulang. Saya nak iklan. Datang apa tu iklan Jap. Alhamdulillah. Katalah naik iklan tuba. Okey. Ada ayat iklan, ada gambar iklan. Copy iklan ni. Siapalah. Tadi siapa? Join Lisa. Okey. Jap tengok balik. Jap. Di sini copy. Yang ni saya download. Okey, ni cara dia tengok kalau yang mana tak reti guna Telegram, ini cara guna Telegram. Okey. Saya pergi dekat saya punya WhatsApp. Ni cara saya pasang iklan. Okey, pergi kat sini. Okey, saya letak saya punya nombor phone. Enter. Okey, dah siap link. Copy balik. Sekejap, ambil kursi je.
Roti aku cangkung. Okey. Lepas tu saya post lah iklan ni. Saya post dekat Twitter. Okey, Twitter ayat tak boleh letak banyak-banyak pasal dia ada merah tu nampak. So kita padam yang merah ni. Okey, tinggal yang tu je. Tweet, posting lah. Hantar. Ini Twitter. Sekejap Ni Twitter punya. Dah. Lepas tu saya hantar lagi dekat Tumblr. Ni cara saya kalau nak ikut, tak nak ikut terpulang. Okey. Ni Tumblr. Check. Ada posting tak? Ada. Okey. Lepas tu Telegram. Macam mana kita nak post dekat Telegram? Tengok Saya mula-mula post dekat grup saya sendiri. Mana pula pergi grup aku ni. Wih. Sat. Mana pula ada ni? Jap cari, mencari. Uish. Mana pergi kau? Tak apalah, jap. Cari kat sini. Kedai. Okey, ni. Ni saya punya channel tak silap. Betul ke? Bukan. Kedai. Okey, ni saya punya channel. Okey. Okey, hantar. Dah send. Share. Okey, saya ada channel, saya ada group Okey, itu share. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ni grup yang saya join lah. Share je. Nantaklah siapa baca pun. Okey. Lepas tu dah share dekat share dekat Micet. Micet kena share dekat Moment. Pergi kat sini. Pergi kat kamera ni. Lepas tu mana gambar tadi? Ni gambar tadi. Upload. Paste. Dah. Nampak? Ni yang tadi tu lah. Dah siap lah. Ni dekat Micet punya Moment. Lepas tu share lagi. Saya share kat mana? Google Business. Google website pun ada. Okey, tapi sekejap sebab kita tak tahu kita punya sale ni datang dari mana. Jadi just keep sharing. Keep sharing kat semua pelosok. Okey. Add button. Kita nak dia orang terus klik beli, kita letak website link kat sini. Pergi balik dekat mana tadi ni? Kat WhatsApp ni. Copy. Paste. Okay. Paste. Okay, ni kat Google website. Lepas tu buat dekat Facebook. Facebook sebar kat mana? Sebar dekat page. Pergi kat sini. Page. Sebar kat page saya. Create post. Tak gambar. Sebab ingat kita sekarang ni tengah promote produk. Share, ada pula add button. Jadi nanti iklan tu jadi macam gini. Sekejap. Tunggu dia loading Nampak?
Ada WhatsApp button. Jadi senang customer nak terus direct WhatsApp kita. Lepas tu dari sini baru saya boleh share. Saya nak share dekat saya punya wall newsfeed lah. Newsfeed tu kita punya wall lah tu. Lepas tu kita nak share ke page lain pun boleh. Nak share ke page-page lain, ataupun kita nak share ke group. So bila yang share dekat wall tadi tu, dia kalau macam gini, bila macam ni tak ada masalah. Jadi orang tahu saya Maestro share iklan daripada kedai ubat kuat, saya ada link WhatsApp. Ini AB memang tak kisah, pasal memang tujuan page untuk menjual. Okey, ada sekejap Ada soalan nak tanya tak? Boleh nampak Boleh nampak tak apa saya buat tadi? Yang page tu, okey, Walter nak tanya apa? Yang page tu apa dia? Macam mana? Ada kan galakan siaran. Okey, galakan siaran tu maknanya boost posting. Boost posting ni kena bayar, tak payah. Itu buang duit. Buang duit, Walter, serius. Kita free cost. Saya ajar ni free cost, tak payah buang duit. Rugi. Saya pernah bazir RM120. RM120 iklan saya reach dalam 40,000 orang 40,000 orang yang view yang tengok iklan tu 11 orang, yang klik seorang. Nampak tak? Saya ulang balik Saya pernah bazir lebih kurang RM120. Iklan tu reach 40,000. Yang tengok 11 orang. 11 orang. Yang klik engagement dengan iklan tu seorang. Macam mana dapat order? Jadi kalau boleh, jangan main FB ads, rugi. Tak percaya, cuba. Kalau nak sangat automatik lah kan, cuba dulu. Lepas tu bila dah rugi, bebel kat dinding. Jangan bebel kat saya saya beritahu awal. Memang rugi main FB ads. Betul, marketplace bagus. Marketplace betul bagus. Nak boost dari marketplace. Boost marketplace punya iklan tak apa. Jangan boost page punya iklan, jangan. Marketplace tak apa. Marketplace buat, marketplace bagus. AB page jangan. Marketplace dia paling murah tak silap saya satu hari RM3. Bazir lah dalam 3 hari baru RM9. Ataupun nak best RM15. Jendela sebelah cakap jangan share. Apa dia? Ulang balik. Macam mana? Tak nampak soalan tadi. Macam mana? Ulang balik. Jendela sebelah jangan share apa? Jendela sebelah cakap, jangan share apa? Walter cakap ulang balik. Jangan share iklan marketplace. Tak. Siapa cakap dengan? Iklan marketplace boleh share. Kalau tidak, kenapa ada function share dalam FB? Nak kena tahu juga apa yang nanti iklan. Iklan benda sensitif memang tak boleh lah share. Kita letakkan marketplace, share dekat wall, share dekat group, habis. Marketplace terus kena ban. Memang tak boleh lah. Saya dah kena, saya tahu, saya pernah tahu. AB saya yang sebelum ni, marketplace saya kena ban. Pasal saya tershare iklan Lobos. Lobos punya iklan tahulah macam mana kan. Gambar memang dahsyat-dahsyatnya. Kena ban, automatik. AB tak ada bagi warning. Kita boleh share iklan daripada marketplace. Tapi apa iklan tu? Iklan Eureka tak ada hal. Iklan Bamos tak ada hal. Iklan apa? Rusa Perak. Iklan CB Cookies tak ada masalah. Cuba letak iklan Lobos. Lobos marketplace memang dah ban lah.
Apa saja produk ada warna hijau silver, nama Lobos tak boleh keluar langsung kat marketplace. FB memang ada ban Lobos daripada marketplace. Kalau boleh lepas, memang terror. Saya dah cuba banyak kali tak lepas. Kalau Lobos tak lepas. So macam tadi kata, grup sebelah kata jangan share iklan marketplace. Tengoklah iklan apa. Bukannya tak boleh share, boleh. Nak boost pun boleh. Okay. So tadi yang micet, ada siapa tak faham tak? Ada soalan ke pasal micet? Okay, sebab kalau macam kita dah iklan dekat Facebook, orang tak PM. Mungkin 3 hari bayi, orang tak, seminggu pun orang tak PM. Cakap macam mana ni? Aku tak ada customer ni. Pakai micet. Tembak dekat message tree, terus dapat. Radius 20 km persegi. 20 km. 50 km persegi daripada kita punya point. Orang sekeliling kita akan dapat apa yang kita hantar. Bila dia dah masuk message, layanlah. Janganlah tak layan. Sebab sekarang ni ilmu saya, apa yang ilmu saya ada, okey, daripada dulu saya kerja bank, saya jual insurans dan sebagainya. Ilmu yang saya boleh ajar, ilmu teknikal. Ilmu teknikal, macam mana nak buat FB niaga, iklan niaga, produk macam mana boleh iklan, yang tu saya boleh share. Tapi macam mana nak closing customer, yang tu saya susah nak share. Ibarat kita naik boat pergi kat laut. Laut ada yang gelora tinggi, gelora rendah. Macam tu lah customer. Kita tak boleh nak ramal. Sebab skill closing customer ni berubah-ubah setiap masa, setiap saat. Dia tak ada konsisten. Jadi macam mana, tapi yang saya boleh bagi tahu, macam mana kita nak bagi customer ni tertarik dengan produk kita. Ingat kita ada grup bahan iklan. Dalam grup bahan iklan ni ada testimoni pengguna. Okey. Testimoni pengguna ni bukan senang nak dapat. Okey. Kita kena betul-betul close dengan customer, kena rapat dengan customer, baru customer tu bagi kita testimoni. Jadi testimoni tu kita ambil, kita edit, padam nombor phone dia, padam nama, kita share jadi iklan. Tu first, tu daripada testimoni. Customer percaya dengan produk. Kedua, macam mana customer nak percaya dengan kita sebagai seller baru. Minyak Raja Rimau orang kenal sebenarnya. Sampai Singapura orang tu minyak Raja Rimau. EPM Gold Premium orang dah kenal sejak tahun 2000 berapa ki? EPM Gold Premium wujud 2009 2014 EPM Gold Premium. Orang dah kenal EPM Gold Premium. Dulu EPM Gold, EPM Capsule. Dulu EPM Capsule. Tapi macam mana orang nak percaya dengan kita? Ingat dalam grup ada orang share receipt. Dalam FB ada orang share receipt bank, receipt payment. Ada orang share gambar COD. Gunakan dia. Letak dalam Facebook kamu, letak dalam WhatsApp status. Cakap yang kamu ada terima payment, cakap kamu ada COD barang, scan dan sebagainya. Ni step kedua. Step ketiga, okey, yang ni tak semua pandai. Kalau saya nak ajar pun benda ni, pasal benda ni memang kena otak. Buat ayat copywriting. Okey, ayat copywriting ni bukan sekadar untuk iklan bukan sekadar untuk iklan yang kita promote Ayat copywriting ni juga untuk yang kita post gambar receipt, untuk kita post gambar COD. Sebab kita punya COD dengan receipt tu gambar kita sendiri. Tapi macam mana kita nak hias Facebook kita tu, bila orang baca menarik, dia tekan link WhatsApp tu. Itu punya skill saya tak boleh nak ajar. Itu memang kita belajar sendiri. Situ saya ajar. Itu saya serahkan Kozak. Nak ajar, boleh ajar. Aku dah rekod sejam lebih ni. Alamak. Okey, macam mana korang nak buat ayat copywriting? Copywriting ni, bagi saya, korang kena start try dulu. Buat dulu. Jadi tak jadi, cantik tak cantik belakang cerita. Bila korang dah buat, baru korang tahu cantik ke tak. So, bila sekali korang dah buat, besok tu, korang cuba perbaiki. Besok lagi, buat lagi. Besok lagi, buat lagi. Lama-lama idea tu datang sendiri. Maka terciptalah ayat copywriting. Tak kisahlah nak promote barang ke, nak jual ke, nak buat rekrutmen ke, nak post receipt ke, COD ke, mesti terlintas ayat. Mesti terlintas ayat yang best-best.
Okey? So mula-mula je korang belajar, korang copy paste. Lama-lama korang cuba kena belajar buat ayat sendiri. Dan korang akan jadi pandai. Bila korang pandai, nak layan customer senang ke? Semua dalam kepala otak. Maksudnya ni kena cuba. Ya betul, kena cuba. Tak try tak tahu. Tak try tak tahu. Sebab dulu pun saya macam tu. Sama, saya pun sama. Sekarang 10 status, 10 buat sendiri ayat. Tak tiru orang. Okey? Dan hari ni saya panggil orang masuk belajar. Yang masuk berapa orang? Tadi saya kira daripada 7 tinggal 4 orang. Padahal saya panggil semua tau. Saya panggil semua. Masuk dengan big boss pun masuk. Rugi sama. Saya panggil semua masuk sebenarnya. Tapi tak ramai yang free. Lepas tu saya dapat satu video. Jadi video ni saya akan cuba post dekat grup WhatsApp. Saya akan post dekat grup WhatsApp part by part. Jadi semua boleh tengok apa yang saya ajar ini, boleh tengok. Okey. Ini tadi bab Facebook dengan WeChat. Okey Siapa dalam ni yang dah level micro dropship ke atas? Saya nak ajar bab rekrutmen. Micro dropship ke atas. Siapa dah? Semua dah ke? Abang Suhaimi boleh. Abang Suhaimi masih micro, tapi Abang Suhaimi dah beli 4 barang. Abang Suhaimi beli lagi 6 barang. Order 6 barang tak kisah. Abang punya barang ke customer punya barang 6 barang. Abang naik level mini dropship. Faham jadi saya nak ajar bab rekrutmen. Okey, semua standby rekrutmen tu apa? Okey. Rekrut. Ni rekrut ni bukan macam rekrut askar Rekrut maknanya kita bagi peluang meniaga untuk orang yang susah. Kena ingat tu. Kita buka peluang bisnes tanpa modal untuk orang yang susah. Kita nak tolong dia bina income. Faham Okey. Okey, saya bagi satu contoh lah. Saya nak tanya, kamu sekarang jual 1 botol minyak Raja Harimau, untung berapa? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Untung 1 botol minyak Raja Harimau. Siapa boleh jawab? Bagi tahu saya. Tak ingat harga Tak ingat harga. Okey, tak apa. Okey, 70 itu harga ahli, bukan harga ahli. Ya ke? Boleh lah water. Okey, itu untung RM70. 1 botol Satu botol minyak Raja Harimau 70. Soalan saya yang kedua. Soalan saya yang kedua. RM70 ni boleh dapat hari-hari ke tak boleh? Siapa boleh jawab? Boleh tak dapat hari-hari? Garanti hari-hari RM70 masuk. Sendiri punya sale. Boleh tak? Hari-hari garanti dapat. Boleh ke tak boleh? Ada siapa boleh jawab? Okey, tak apa. Saya bagi satu contoh. Ini kita punya order sendiri 70. Okey. Tapi macam mana kita nak garanti dapat ni hari-hari? Hari-hari nak dapat 70. Macam mana nak dapat? Okey. Kita satu orang jual 1 botol. Okay. Kita cari 10 orang. Kita cari 10 orang. Okey. Satu orang submit 1 order. Okey, satu orang submit 1 order 1 order kita ambil RM7. Satu hari, satu orang 1 order, 1 order kita ambil RM7. 7 kali 10 bukan 70.
Betul ke salah? 7 kali 10, 70 betul tak? Okey? Ini baru 10 orang. Kamu train dia, kamu bagi dia peluang. Kamu cuma ambil RM7 je satu botol. 10 orang submit order, satu hari satu botol, kamu dah dapat 70. Hari-hari pula tu. Okey, itu baru 10. Okey, lepas tu ajar dia ni untuk buat rekrut juga. Dan satu orang daripada 10 ni, dia cari lagi 10. Okey, cari lagi 10. 10 kali 10 sama dengan berapa? Siapa boleh jawab 10 kali 10? Siapa boleh jawab? Kan tak ada orang tengok ni. Hello, ada orang ni. Aku cakap seorang-seorang ni. Tak ada lah. Macam aku cakap seorang-seorang. Tak ada respon pun. Janganlah ribut bab rekrut ni. Alia baru datang. Okey. Tadi kata satu botol RM70 untuk dari satu orang kita sendiri. Tapi macam mana kita nak garanti dapat RM70 ni hari-hari? Ada boleh jawab? Macam mana kita nak dapat RM70 daripada minyak raya Rimau hari-hari tanpa fail? Kita sendiri punya order. Tak boleh kan? Betul tak? Jadi sebab tu kita pentingnya kita rekrut. Kita rekrut yang mana kita rekrut 10 orang. Daripada satu orang ni kita ambil RM7 je. Jadi RM7 darab dengan 10 orang. Dia bukan bagi kita RM70 ke balik hari-hari. Itu baru 10 orang. Lepas tu kita latih yang 10 orang ni. Kita latih yang 10 orang ni untuk rekrut lagi 10 orang. So 10 kali 10 berapa orang dah? Saya boleh jawab? 10 kali 10 berapa? Blur 10 kali 10 blur. 10 kali 10 apa? 100 lah. Alamak. 100 orang. Ayah. Okey. 100 orang. Okey. Okay, ni ingat ni. Okey lah. 100 orang ni pula kita tak ambil untung tinggi. Kita ambil satu orang RM5. Lebih untung. Okey. Hari-hari 100 orang ni bagi kita satu order minyak raya Rimau, kita ambil RM5 kali dengan 100. Tak dapat 500. Campur dengan 70, kita dapat 570. Satu hari punya income 570. Dengan jual minyak Raja Harimau. Satu barang 570. Boleh nampak Okey. Lepas tu yang 10 orang ni tadi mengajar yang 100 orang ni, 10 orang untuk satu orang, dia cari lagi 10 orang. 100 10 kali 100 berapa? Alamak, jap bateri aku nak kong lah. Bateri nak kong lah pula. Aku bateri nak habis. Iya ke? Sat. Telefon saya mati tadi. Tak apa. Jap, cucuk power bank je. Saya buat macam ni sebab sebab saya nak awak semua berduit. Sebab saya tahu semua orang tengah susah PKP ni. PKP teruk. Terus dengan saya cakap ni kalau ada ngundi ni